Selamat pagi semua, nama saya King Fang Jing dari kelas 22A. Hari ini kami akan membentangkan adat perkawinan berbagai kaum di Malaysia. Ahli-ahli kumpulan kami termasuklah Amalin Kaisara, Chumili, Ranjita, dan Tim Pei Yin. Berdasarkan Kamus Dewan, adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun di dalam kalangan masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang patut dipatuhi. Perkawinan merupakan perjanjian dan hubungan sah di sisi undang-undang yang disempurnakan melalui upacara sivil atau keagamaan antara dua individu yang ingin tinggal bersama sebagai pasangan. Adat perkawinan adalah titik tolak bagi individu yang berhasrat memulakan hidup berumah tangga. Majoriti masyarakat di Malaysia telah membolehkan setiap kaum mempunyai adat-adat yang berbeza mengikut kepercayaan dan agama masing-masing semasa melangsungkan upacara perkawinan mereka. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan adat perkawinan antara kaum-kaum Malaysia, mendalami keunikan adat resam perkawinan antara kaum-kaum di Malaysia dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap adat tradisi perkawinan tersendiri. Permasalahan dalam kajian ini ialah pengaruh budaya asing dan kekurangan pendedahan terhadap adat perkawinan telah menimbulkan isu kekeliruan dalam kalangan generasi muda terhadap adat tradisi tersendiri. Untuk menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah penyelidikan melalui laman web dan kaedah borang soal selidik dengan menggunakan aplikasi Google Form. Seterusnya, adat perkawinan kaum Melayu. Melalui penyelidikan diketahui bahawa majlis perkawinan Melayu kebiasaannya diadakan secara besar-besaran, mewah, meriah dan kadang-kala berterusan sehingga beberapa hari mengikut tradisi keluarga masing-masing. Adat perkawinan kaum Melayu mengandungi adat merisit dan meminang. Merisit atau menengok biasanya oleh keluarga lelaki untuk mengetahui lanjut tentang latar belakang wanita itu. Adat ini semakin diabaikan kerana masyarakat kini lebih menerima konsep bercinta sebelum berkahwin. Adat pertunangan dipatuhi. Pihak perempuan akan menyediakan keduri untuk menjamu pihak lelaki yang membawa bersama dulang-dulang hantaran yang kemudian akan ditukarkan dengan hadiran dari pihak perempuan. Agenda majlis pertunangan ialah apabila ibu atau ahli keluarga wanita kepada bakal pengantin lelaki menjarungkan cincin tanda di jari manis kanan pengantin perempuan. Adat berinai atau malam berinai bukanlah suatu kewajiban dalam adat perkawinan. Malam ini dipercayakan ke ahli terakhir dia akan meluangkan masa bersama keluarga dan sahabat terdekat sebelum menamatkan zaman bujangnya dan akhirnya bergelar isteri. Melalui tinjauan Google Form, terdapat 10 responden daripada kaum Melayu. 80% iaitu 8 responden bersetuju bahawa pengaruh budaya asing memberi impak terhadap adat perkawinan. Ini menyokong kajian penyelidikan seperti konsep bercinta dan adat berinai yang dipengaruhi oleh budaya asing seperti India atau Hindu. Majlis akad nikah adalah perkara yang paling penting dalam perkawinan kerana ia adalah saat di mana seorang lelaki dan seorang wanita berazam untuk menjadi suami isteri. Perkawinan diketuai oleh wali, biasanya bapa kandung pengantin perempuan dan majlis pernikahan dilakukan dalam kehadiran seorang kadi dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi untuk memastikan perkawinan itu sah dan mematuhi undang-undang syariat. Selepas mengantin wanita bersetuju dengan akad nikah dan majlis, kadi akan menyampaikan khutbah nikah berlandaskan ajaran Islam, termasuk pengingatan tanggungjawabnya sebagai suami. Seterusnya, pengantin lelaki menandatangani surat nikah dan membaca ikrar. Setelah mas kahwin diberikan kepada pengantin perempuan, mereka benar-benar berkahwin. Menurut adat perkawinan kaum Melayu, pertukaran hadiah dalam bilangan ganjilan juga dikehendaki. Selepas majlis akad nikah, upacara bata air sembahyang akan dilakukan. Pengantin lelaki menjarungkan cincin atau gelang pada tangan pengantin perempuan sebelum mencium dahi pengantin perempuan bagi membatalkan wudu si isteri. Melalui tinjauan Google Form, didapati bahawa semua responden mementingkan adat perkawinan dan mengadakan perkawinan yang mematuhi adat perkawinan kaum Melayu. Semua responden juga bersetuju bahawa adat perkawinan melambangkan keunikan kaum Melayu. Sekian, terima kasih. Saya akan sampaikan kepada penyampai seterusnya. Sekarang saya akan membentangkan adat perkawinan masyarakat Cina. Bagi adat merisit, masyarakat Cina menjalankan adat merisit untuk mengetahui latar belakang perempuan yang dihayati, seperti nama, keturunan peribadi, watak dan tingkah laku. Cara merisit terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kelainan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga perempuan.
Setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah perempuan bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwinan atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sepersalinan pakaian, kain dan wang tunai. Hari perkahwinan akan berlangsung mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Untuk baju pengantin pula, warna pakaian itu digalakkan untuk berwarna putih, merah atau kuning. Pengantin lelaki akan bertandang ke rumah pengantin perempuan dan mereka kemudiannya akan diiringi oleh pengiring masing-masing untuk duduk di atas pelamik yang telah disediakan di ruang tamu. Sebaik sahaja upacara persandingan berakhir, pasangan pengantin akan dibawa untuk bertemu dengan ahli keluarga masing-masing. Pengantin lelaki akan memperkenalkan keluarga dan saudara maranya kepada isterinya. Masyarakat Cina menganggap upacara minum teh sebagai sesuatu yang sangat penting dan masih mengamalkannya sehingga hari ini. Kerananya melambangkan penerimaan pasangan pengantin dalam keluarga masing-masing, di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan memberi teh yang disediakan kepada saudara mara mereka. Orang yang lebih tua akan memberi angpau kepada pasangan pengantin tersebut sebagai tanda berkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rahmanika Sarah binti Basuni bernombor matrik 2012400368. Jadi saya akan meneruskan pembentangan tentang adat perkahwinan kaum India. Pertama, adat merisik. Merisik juga merupakan peringkat yang tidak asing lagi bagi masyarakat India, bukan sahaja dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Dalam peringkat ini seperti mana dijalankan oleh masyarakat Melayu, di antara faktor-faktor yang diambil kira termasuk faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Faktor-faktor lain juga diambil kira seperti status ekonomi dan status sosial bakal pengantin yang merangkumi umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan lain-lain lagi. Kedua, kunjungan ke rumah pengantin. Adat ini dikenali sebagai pempartal oleh masyarakat India atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai melihat bakal isteri. Ia pada lazimnya dilakukan selepas adat risik merisik. Ketika peringkat ini, pihak lelaki akan mengunjungi pihak perempuan bagi tujuan melihat sendiri paras rupa dan perwatakan bakal pengantin tersebut. Sebaik sahaja tiba di rumah pengantin perempuan, sesi perbincangan perkahwinan akan dilangsungkan oleh kedua-dua pihak. Kunjungan oleh pihak lelaki selalunya dalam bilangan angka yang ganjil, tidak kira berapa ramai jumlah pengunjungnya. Seterusnya, Nichayam. Nichayam dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih, pinang, bunga-bungaan, buah-buahan cedana dan kumkun untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan tersebut. Seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang yang dinamakan tambulan marutal. Seterusnya, parisam. Adat parisam terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa ataupun udang parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan, manakala udang parisan adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Adat pemberian parisam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil cumanggali. Analisis dan dapatan kajian tentang adat perkahwinan kaum India melalui soal selidik. Bagi soalan pertama, adakah pengamalan adat perkahwinan dapat melambangkan kaum tersebut? Terdapat 8 responden daripada kaum India setuju bahawa adat perkahwinan dapat melambangkan keunikan kaum India. Manakala 2 responden tidak bersetuju dan tidak pasti dengan keunikan daripada adat perkahwinan mereka. Faktor-faktor seperti pengaruh budaya asing, kewangan dan kepelbagaian pilihan sistem perkahwinan untuk mengadakan perkahwinan menyebabkan sesetengah orang tidak berfikir adat itu melambangkan keunikan. Walau bagaimanapun, majoriti daripada kaum India responden sedar akan keunikan adat mereka. Seterusnya,
Bagi persoalan apakah adat perkahwinan kaum India penting untuk diamalkan sepenuhnya, semua responden bersetuju bahawa pengamalan adat perkahwinan sepenuhnya penting. Ini menunjukkan nilai adat perkahwinan terhadap kaum India. Generasi sekarang bagi kaum India lebih kepada menjalankan akad nikah di kuil dan mengadakan majlis perkahwinan makan malam. Akhir sekali, apakah pengaruh budaya asing memberi impak kepada adat perkahwinan kaum India? Terdapat 80 responden setuju bahawa pengaruh budaya asing memberi impak kepada adat perkahwinan kaum India. Ini disebabkan pengaruh budaya asing dan pelbagai cara moden dalam perkahwinan kaum India. Selamat sejahtera, nama saya Ranjita Ana Perempuan Singgara Belo dan nombor metrik saya adalah 2012400421. Hari ini saya akan menerangkan kesimpulan keseluruhan infografi kami. Perkahwinan merupakan satu titik tolak yang membawa perubahan terbesar dalam kehidupan seseorang individu. Adat perkahwinan penting untuk mengekalkan institusi sesebuah kekeluargaan dan melaluinya keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Di Malaysia, sememangnya mempunyai pelbagai jenis kaum dan adat perkahwinan mengikut cara kepelbagaian etnik masing-masing. Justru itu, kita seharusnya menghormati dan menghayati adat dan etika perkahwinan kaum lain walaupun adanya pengaruh budaya asing ataupun kurang pendedahan tentang adat perkahwinan sesuatu kaum tersebut. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia, memelihara keharmonian setiap adat resam dan adat perkahwinan adalah tanggungjawab yang seharusnya dipupus sejak kecil lagi bagi mengelakkan perbalahan dan menimbulkan huru-hara sehingga menjadi sesuatu ancaman. Malaysia mempunyai keunikan dan kepribadian kebangsaan tersendiri yang dapat memperbezakan dengan negara-negara lain. Terima kasih.